Hukum agama haram tetap haram, tak boleh tukar. Saya tengok tu sedih siapa? Perempuan Melayu tu tak pakai tudung sepasai. Dia nak makan juga babi. India tu kata ni ada babi, haram. India tu pula pandai dah. Haram. Dia kata apa haram pun nak makan. Walaupun berlakon tak boleh. Ini ketetapan Allah, babi itu haram, tak boleh berlakon. Mana dari Quran? At-Taubah 65-66. Tak boleh. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah, Rasul, Allah, Al-Quran dan Rasul tak boleh dipersendak-sendakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati berbahagia Ustaz Jeffrey, Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita dipertemukan sekali lagi dalam kuliah tahunan. Anda faham lah? Setahun sekali ya. Hampa jangan ingat aku mati pula ada lagi ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pada tengah hari ini apa-apa yang bakal saya sampaikan insya-Allah memberi manfaat kepada kita bersama, kerana memberi tazkirah, memberi peringatan merupakan satu tuntutan agama yang termaktub di dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 pada ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Saya boleh duduk tani pun pasal dulu dia ikut kuliah. Ustaz Jeffrey pun boleh duduk tani pun pasal ikut kuliah. Kita kena yakin bahawasanya bila kita hadir dalam majlis ilmu, niat bagi betul. Ilmu tu kita nak amal. InsyaAllah akan dipermudahkan segala-galanya. Untuk tengah hari ini insyaAllah saya nak bahas beberapa ayat Quran tentang golongan yang rugi. Siapakah golongan yang disebut dalam Quran golongan yang rugi? Banyak. Kalau ayat Quran tu banyak. Saya mulakan dengan firman Allah surah ketiga ayat 85 Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari selain pada Islam, selain pada agama Islam, Allah menyatakan falan yuqbala min, maka tidak akan diterima. Tak lagi kita bahas sikit. Wa huwa, dan dia golongan seperti ini fil akhirati minal khasirin, tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Islam satu-satu agama yang Allah redha. Jadi tak perlu cari yang lain dah. Dari Quran jelas Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kita bahas ke Islam tu apa, agama tu apa. Islam ni mana-mana pun di antaranya yang disebut, yang ditakrifkan sebagai penyerahan diri. Total submission to God. Cakap orang putih sikit. Nampak macam Mak Saleh sama. Kan? Penyerahan diri kepada Allah secara mutlak. Itu Islam. Dalam Quran ada banyak ayat-ayat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah bermula ayat 111, 112 diperjelaskan oleh Allah bahawasanya
yang benar dan akan masuk syurga aku hanyalah Islam. Ya, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih walau khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tu ayat dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pengertian Islam berdasarkan ayat ni dalam kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 23. Cetakan lama, cetakan baru saya tak tahu muka surat. Nak apa yang muka surat? Jam. Banyak benda lagi nak kena ingat. Kan? Jadi itu makna Islam ialah orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Suruhan Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. InsyaAllah itu Islam. Ini berdasarkan firman Allah dalam suratul Hasyri. Surah ke-59 di pertengahan ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah suruh, yang disuruh perintah oleh Allah dan Rasul menjadi ketetapan Allah dan Rasul, kena buat. Apa yang dicegah, ditegah, tinggal sama sekali. Jangan ada sedikit doubt atau sedikit keraguan. Tinggal ni boleh duduk kau tak apa kah? Buatnya. Kita tidak diberi pilihan. Itu kena faham. Kita sebagai hamba Allah tidak diberi pilihan. Kalau kita tak pilih ketetapan Allah dan Rasul dalam Quran sebut dengan jelas, kita adalah derhaka dan sesat dengan kesesatan yang nyata. Tak ada pilihan. Saya duduk cari kitab tafsir Pimpinan Rahman, tak ada. Itu nampak macam ada. Dia patut saya nak main bawa pelari apa. Nah. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 36, dalil kita tidak diberi pilihan. Kalau saya rujuk kitab Rumi, muka surat 1110. Surah ke-33, surat Al-Ahzab, ayat 36, dalil. Manusia tidak diberi pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ni pasal apa ni? Letih. Awak nampak letih puasa ke ni? Oh patutlah. Saya pun tak ingat Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu war rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu dalil. Manusia tidak diberi pilihan. Wajib kita kena patuh pada ketetapan Allah dan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam, agama. Agama ni maknanya undang-undang dan peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas manusia. Kita tak boleh ubah dah, tak boleh pindah. Sebab saya baru ni saya pergi ziarah untuk guru, Tuan Guru Haji Lah Bukit Lada. Kebetulan saya lalu kot tu teringat kat dia. Saya pergi sebut benda ni lah. 3 perkara ni untuk guru. Kalau kita ada benda ni, akidah kita boleh rosak lah. Pertama, kita meyakini Allah itu pencipta alam. Dalil As-Sajadah yang 4. Yang kedua, pemilik alam. Dalil Al-Baqarah 284. Yang ketiga, pentadbir alam. Dalil Ar-Rahman ayat 29. Jangan tahu insya-Allah. Kalau benda ni dah ada dalam jiwa kita, selamat akidah kita. Walau bagaimanapun, jaga. Iman ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bukan kata tuan-tuan, kami pun sama lah. Dia main dengan letih ni kadang-kadang Allah. Tuhan saja mengetahui. Kan? Ustaz tak apalah, muda lagi, baru 40 lebih sikit kan. Saya bawah pada 40. Nah, jadi agama ni kalau nak tahu, cari Muqaddimah Mustika Hadis, kitab Jawi, muka surat 39. Agama maknanya undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas umat manusia. Kita kena ikut apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baru kehidupan kita sempurna. Kena yakin, jangan ada sedikit keraguan. Tu saya tadi saya sebut kat Ustaz Jeffrey, tahniah lah. Pondok di Melaka siap dah. Kan? Saya pun alhamdulillah siap dah Ustaz. 3 juta ya.
sebuah kompleks, dan hari Jumaat ni kami buat perasmian. Jadi siapa-siapa rasa nak pergi makan nasi sedap, dipersilakan. Satgi anda tinggal akad sikit. Nah, mula-mula kita jemput Menteri Besar. Kan? Menteri Besar pun nak murid aku juga, apa ingat cerita ingat aku. Kan? Tapi dia tak boleh main, ganti dengan orang lain lah. Maklum MB nama pun, kan? Di Kampung Permatang Berangan. InsyaAllah. Dia hampir 4 tahun, 2 tahun PKP. Tertangguh. Kemudian hampir 2 tahun siap dah. Alhamdulillah. Kita jadikan sekolah rendah. Ada 12 kelas. 3 juta yang memang besar lah. Dalam komplek tu, merangkumi semualah. Surau, kelas mengaji dan pentadbiran. Barulah saya rasa ada bilik sendiri. 14 tahun dah Ustaz Jafri tak ada bilik sendiri, duduk tumpang bilik guru ni. Sekali ni kalau Ustaz Pi tengok bilik tu, lebih kurang macam bilik Perdana Menteri ke-10. Nak gilang tu ya, kan kata siapa-siapa. Kan? Nah, alhamdulillah 3 juta. Tapi masih lagi terhutang lah. Biasalah, bila habis-habis tu, kita pun tanya, banyak dah lagi hutang. Sebab kita tak tahu, dia claim kita bayar Ustaz, dia claim kita bayar. Saya tak pernah tangguh pembayaran. Tengok-tengok 500 ribu kan, bayar dah 200 hingga 300. Tak apa, dia kata Ustaz, jangan panik. Pelan-pelan bayar. Alhamdulillah, yang tu tak dengar. Jadi pelan-pelan saya duduk congak, sebulan saya nak bayar RM10 kat dia. Nampak tak gelak ke aku buat lawak ni? Itulah yang dikatakan tuan-tuan dan perempuan, buat kerja Islam ni macam itulah. Cabaran banyak, musuh ramai, tapi kita jalan terus. Prinsip saya, selagi kita tak tipu siapa, kita tak menzalimi siapa, jalan terus. Peringkat awal memang masalah. Saya buka sekolah di Kampung Permatang Berangan. Biar ni, semua orang kampung dah boleh terima kita. Dan alhamdulillah lah, sebab kita ada sekolah menengah perempuan, sekolah menengah lelaki dan sekolah rendah. Pelajar lelaki perempuan. Tiap-tiap entiti ni ataupun sekolah ni ada bangunan masing-masing. Perik sikit lah sebab staf kami ramai, ada 70 orang semua. Pelajar 270. Jadi kalau saya takdir saya meninggal dunia, Ustaz Jafri boleh ambil alih lah. Sebab dia duit banyak, kan? Nak cari pun kena cari orang yang duit banyak, kan? InsyaAllah. Tengok kak tu angguk, memang duit banyak semua. Mana kak tahu? Itu agama. Agama adalah undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas manusia. Ini berdasarkan Muqaddimah Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri cetakan Jawi muka surat 39. Baik. Ada yang Muqaddimah. Dia ada Muqaddimah, dia ada jilid 1. Kalau dulu Muqaddimah dia asing lah, dia combine lah. Muqaddimah dengan jilid 1 cari bab agama. Ada di situ dia tulis maksud agama atau apa benar, undang-undang dan cara hidup. Sebab Allah lebih tahu. Sebab tu saya kata tadi, Allah tu pencipta kita. Jadi macam mana kita tak mau ikut pencipta kita? Kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dia mencipta langit dan bumi, apa yang ada di antara kedua-duanya. Dia pemilik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Baqarah 284. Kita jangan sombong kan? Terima kasih. Ni cerita bagus. Terima Tadi saya kata kita tak ada pilihan. Ini kita Jawi muka surat 913. Kalau Rumi 1110. Kita tak diberi pilihan, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang muka surat pun cetakan baru dia lari juga. Kan? 913. Cuba dengar ayat tadi. Maknanya ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin di dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus, tidak boleh bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Itu iman lah. Ini yang kita nak kena pegang. Tak ada pilihan. Suka tak suka, wajib kena ikut. Percayalah, kalau kita taat pada Allah tak susah. Ustaz Jafri pun dulu pernah makan gaji juga. Kan? Berhenti Allah uji juga. Alhamdulillah. Lah dah jadi apa? Bukan kata untuk guru ya. Korporat nak tu. Boleh pinjam bang 2 juta.
Oh, dia pun ni duk amin kerap saya pun. Makan komisen mah. Kan? Boleh faham dah? Jadi kalau sesiapa yang tidak mengamalkan ajaran Islam itu golongan rugi. Allah lebih tahu. Dia mencipta kita, dia memiliki kita dan dia yang mentadbir kehidupan kita. Sebab tu diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, surah ke-16, surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Hampa tak pening dah. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal kemasyarakatan, soal perundangan, termasuk soal politik, siasah, tata cara memerintah negara, semua diajak. Contoh, muka surat saya tak ingat. Tapi saya baca ayat. Kalau Rumi saya ingat 852, Jawi tak ingat. Ini contoh. Allah mendidik sesiapa yang ditakdirkan menjadi pemimpin, baik negeri atau negara. Apa tanggungjawabnya? Alhamdulillah kita kedah dapat seorang pemimpin. Bukanlah nak kempen Ustaz. Ya. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Bulan 6 ni bubar dun. Bulan 7 ni pilihan raya. Mungkin lepas ni ada cakap tak lima dah, tak dan. Nampak-nampak macam nak jadi YB dah. Nampak lah. Kan? Jadi Allah ajak, Allah didik dalam Quran. Allah perjelaskan, ini tanggungjawab pemerintah. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di bumi, dengan kuasa yang dimiliki mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah segala bentuk kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Surah ke-22 Suratul Hajj ayat 41. Cuba tuan-tuan dan puan dengar tafsirannya. Saya ingat lagi almarhum Dr. Arundin rahimahullah ta'ala menyatakan inilah di antara ayat yang memberi satu gambaran ciri-ciri sebuah negara Islam. Pemimpin dia kena ada sifat ni. Dan apa tanggungjawab? Cuba dengar. Dan sekiranya mereka memegang kuasa, ni huraian, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Mereka ikut agama, ikut ketetapan Allah, bukan buat sendiri. Judi haram, kedah tak ada judi dah. Alhamdulillah. Itulah orang tanya. Orang tanya kan. Soal politik ni ada kaitan dengan agama ke? Lah, kita buat apa pun kita terikat. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Orang politik terikat, ustaz terikat, tok guru pun terikat, tok haru pun lagi kena terikat. Kalau arak haram, judi haram. Tok guru minum arak, haram. Kita tak terlepas. Sebab tu Allah menurunkan Quran sebab Allah tahu. Dia nak takbir alam ini, nak bagi mudah, dia bawa turun mai. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Sampai soal makan pun Islam ajak. Banyak ayat-ayat dia tak bagi kita terlebih makan. Betul tak? Nabi dia jaga nak makan. Ustaz Jeffrey jaga no. Kita jaga-jaga makan. Jaga-jaga makan. Loh, dia pun tak penting gelak. Hampa duk ngangau apa gelak lah sikit. Nabi dia makan sikit kat kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Hampa lah bukan aku. Aku jenis orang dengan badan slim and fit. Saya makan tak banyak ke semua. Satu camca, 5 pinggan. Kalau tak sedap makan ni ceramah, jangan marah saya. Marah Ikmal. Dia yang panggil saya. Itu kita sebut. Makna sesiapa yang mencari selain pada Islam, Allah tak terima. Walaupun pada zahir nak kelihatan hebat macam berjaya akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi. Sebab tak ikut acuan Allah. Allah buat acuan tak untuk kita? Al-Baqarah 138. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah ni acuan. Untuk manusia, acuan dia macam ni. Ikut acuan ni, dunia akhirat. Alhamdulillah, saya pernah alhamdulillah, Ustaz Jeffrey pernah alhamdulillah. Kami pun dulu pernah makan gaji. Susah payah buat kerja agama. Allah anugerah juga. Kita ada sekolah-sekolah, ada pondok. Saya ada tanah, tapi tak ada duit nak buat pondok tu, nak main hutang tengok. Kan nak banyak, 10 juta rupiah jadilah.
Orang bagi dah, saya pun tu saya duduk seronok main tengok sini, duduk sebi cara sistem pondok sini teratur kan. Tanah dapat lama dah, kat 2 tahun, tapi pasal baru siap sekolah rendah ni, mana nak cari duit sangat-sangat. Baik, boleh faham no? Jangan cari selain pada Islam. Ayat tadi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Satu saya duduk main sini selalu tak ada. Jam tak ada depan tu. Dia kena tengok belakang, sakit tengkuk. Kan? Saya jenis jaga masa semua. Saya main tadi tahu berapa kau? Kami sampai. Pukul 12 lebih sikit. Saya kata sagi Kemal tak main, dia kenal aku. Dulu dia main dia tak sambut pun dia tak ada. Kini elok-elok kami sampai, dia pun sampai. Kan? Dan telah sikit ke, baca Quran ke. Nah, baik. Itu sedikit golongan di antara yang rugi, golongan yang mengambil daripada Islam sebagai cara hidup. Ini ada satu kerugian. Nah, baik. Yang kedua saya nak baca ayat dalam surah apa pula? Ayat dalam surah Furqan. Furqan surah ke-25. Ayat 23. Tadi masa duduk dalam kereta lah. Kan? Aku nak ceramah apa ni? Kan? Saya tak buang masa. Kata ilham mai. Buatlah golongan yang rugi. Macam dengar ada orang abang kau ni. Jangan kata saya bela jin pula. Tak mau jin, tak mau kawan. Saya nak kawan dengan malaikat. Kan? Tengok dia main macam satu seorang. Buatlah golongan rugi. Dia abang siap ayat-ayat tu. Surah ni. Oh, saya pun tulis. Saya tak pernah buat di tempat lain. Di sini baru mula. Jadi ini kira cara ad hoc lah yang mana terkeluar. Baik. Dalam suratul Furqan, surah ke-25, ayat 23. Ini golongan rugi. Kenapa rugi? Allah sebut, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka di akhirat kelak, kami akan perlihatkan semula amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan suatu hidup di dunia. Tetapi malangnya kata Allah, amalan-amalan itu umpama debu yang berterbangan. Tak dapat ganjaran pahala. Kita semua mengharapkan pahala. Sebab apa? Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Apa dia syarat? Kena tengok hadis Muslim. Syarat dia dalam kitab ni adalah ni, kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau ada Al-Baqarah belajar bangun Ustaz, ambil. Ustaz nak baca bagi semua dengar. Al-Baqarah, banyak Al-Baqarah. Dia pun nak suruh tok guru kat mungkin. Satu-satu. Jilid satu mungkin ada. Kalau Al-Baqarah semua tu. Saya nak baca hadis ni ada dalam ni insya-Allah. Pasal saya pun ada tapi saya punya lain sikit dia takkan. Ni Al-Baqarah ni. Tak apa, saya baca dulu hadis tersebut. Oh, ni jilid 4. Saya nampak satu. Nampak satu no. Oh, salah printing. Ustaz dah baca ni ya? Bagi. Ya, bagi. Al-Baqarah no. Dia kalau tak ada mendatang dengan jam. Betul Al-Baqarah. 111, 112, muka surat 799. Saya baca hadis ni insya-Allah ada dalam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Ibnu Katsir rahimahullah taala dia mentafsirkan ayat 111, 112. 799. Hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang kami ajar, amalan itu ditolak. Kalau saya memang ada hadis tu di sini saya tak pasti. Kadang-kadang depa banyak apa nama? Ni ada tu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Muslim. Kalau syarat ni tak ada, di sini dia kata apa? Syaratnya. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya sama sekali dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dia kata di sini, samalah. Syarat amalan kita diterima berdasarkan hadis Muslim ini,
ialah dua. Pertamanya, ikhlas. Benda ni kena ulang. Kami duk cakap ikhlas. Ustaz pun kena ikhlas juga. Kan? Bercakap bukan untuk orang. Sebab apa? Keikhlasan ni, dia banyak kelebihan. Kita urai sikit. Kan muslimat nak ingat. Dah setahun dah tak main. Kan? Kenapa kita perlu ikhlas? Pertama, syarat tadi sekali lagi lah. Yang kedua, orang yang ikhlas selamat daripada tipu daya iblis. Mana dari Quran? Surat Al-Hijri. Surah ke-15. Ayat 39, 40. Tafsir Arab Saudi. Buka surat, saya tak pernah ingat. Buka surat dia 398 pun. Apa iblis kata kepada Allah? Setelah iblis diusir keluar. Kan, mula duduk syurga, kena perambat keluar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Jadi nak tanya, mana tu Arab yang duk ajak Quran? Tak nampak lah kan, tak ada lah sebelah. Pakai kain belekat dah. Belajar Melayu kan, jadi Melayu dah lah. Lama dia tu. Semalam kita ceramah apa ada Pak Arab, dia doktor, dia orang Yaman. Dia tiap-tiap tahun dia booking dah. Memang dia lancang semula, depa bahasa depa. 8 rakaat sedap, lancang. Kita bila Pak Arab dengar ceramah ni, saya Allah Ustaz. Kita dah baca Al-Quran, depa hafiz semua. Bila habis baca, balik kat dia, tanya dia bertirak. Tu, selamat aku. Nama dia Syekh Muhammad Al-Yamani. Pada Mesak. Dia duduk di Jakarta. Dia setahun kali dia main Sungai Petani. Baik. Kembali pada tadi. Jadi bila diusir keluar, iblis ni dia tak berputus asa. Wala'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka min umul mukhlasin. Surat Al-Hijri juga ayat 39-40. Izinkan aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Tapi iblis juga jawab musliman, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas, aku tak boleh menipu daya mereka. Kelebihan yang kedua. Pertama, ikhlas menjadi syarat, salah satu syarat diterima amalan. Kalau nak tahu apa ikhlas tu, tengok Al-An'am 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat kerana Allah. Yang kedua, kelebihan ikhlas ialah kita, dalam tafsir kata, kita selamat daripada tipu daya iblis. Yang ketiga muslimat agak-agak apa Tuhan nak bagi. Orang yang ikhlas dalam tafsir Arab Saudi juga sebut, akan dipermudahkan kita menjunjung segala perintah Allah. Allah akan anugerahkan taufik, pertolongan, kekuatan sehingga mudah kita nak beramal. Pasal ikhlas tu kita boleh. Tak maaf lah kan. Kalau duduk dalam pondok ni, pondok sembahyang dalam pondok ni jam. Tapi kalau kita betul ikhlas, orang jauh boleh main. Tafsir yang sama. Taufik makna pertolongan. Dalam Quran surah Hud, surah ke-11 ayat 88. Taufik ni ayat ni saya nak baca. Wa ma taufiqi illa billah. Dengan pertolongan Allah ni aku boleh buat. Kita tak boleh buat. Ustaz mungkin ceramah pang Quran ni, bangun tuan-tuan, semayang malam, bangun malam. Ustaz duk mengeroh. Anak murid pakat bangun. Pasal ustaz tak bangun tak apa Ustaz. Pasal kita dua pahala banyak lah. Kan? Tak pergi Mekah berapa kali lah? Banyak kali lah. Oh, tu dia. Tak sampai tak boleh nak bilang. Mana pahala banyak. Tak sampai sunat. Tak apa lah macam kami ni. Hampa tu 60 lebih. Tak boleh. Kalau ikhlas, Allah memudahkan urusan kita. Sehingga begitu mudah kita untuk menjunjung segala perintah dia. Nak bangun malam, balik lewat pun boleh buat. Tapi kita tak bangga. Sebab itu pertolongan Allah. Rojoklah tafsir Arab Saudi, saya ingat muka surat 398 tu. Tafsir apa tu? Saya tengok kat sana. Sat. Oh, bukan apa. Tuan carilah insya-Allah surat Al-Hijri. Dan ayat tentang taufik tu ialah Hud surah ke-11
ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Sebab tu kita minta hidayah dan taufik. Hidayah sekadar Allah bagi kefahaman tentang Islam, tapi untuk mengamalkan ajaran itu belum tentu lagi kita boleh buat gadak. Kita memerlukan taufik, pertolongan. Jadi berdasarkan ayat tadi surah Al-Furqan ayat 23, kenapa amalan seseorang itu ditolak? Karena Ibnu Katsir menyatakan syarat tak lengkap. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa-siapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Hadis ni hadis Muslim. Syarat dia dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu menepati syarak, menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Pasal ini tuntutan agama. Mana dia tuntutan? Ayat mana Ustaz? Suruh ikut Quran Sunnah. Surah keempat, An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tu tuntutan. Kena ikut Quran, kena ikut hadis. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Allah. Sebab tu kalau ikhlas, kerja buat bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tak diterima. Selama mana seseorang berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, selama itulah dia beriman kepada Allah. Yakinlah, walaupun dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, orang lain kata dia tak betul, dia tetap beriman di sisi Allah. Sebab dia tak sesat lah. Orang ikut Quran hadis ni tak boleh sesat sebab Nabi sendiri iktiraf, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara pada kamu. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara itu, selama itulah kamu tidak akan sesat. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pastikan kerja buat kita ni elok lah ni. Alhamdulillah menuntut ilmu, duduk pondok. Kan? Menepati syarak. Tapi contoh dia lah, mungkin ada yang main jadi SB. Dia nak tengok Ustaz Jeffrey ni dapat duit kat mana ni. Kan? Apa aktiviti dia? Ni sarang pengganas ke apa? Orang tu saya nak abang balik, keluarlah pondok, pergi duduk pondok polis lah. Sebab tak ikhlas. Kan? Ikhlas pula, alhamdulillah. Gotong royong buat pentas. Ingat nak panggil Ustaz Jeffrey dengan saya forum. Tak tahu panggil puak-puak K-pop. Apa? Blackpink apa? Nah, tahu Blackpink? Tak tahu. Mai saya menyanyi lagu satu lagu. Ma popo ma bona mi shalala. Lu hamba tak tahu juga. Ayo. Ustaz tak tahu lagu tu. Oh, viral hamba warak ngak Tok guru dia pun tahu. Saya yang tahu ni tengok Ustaz Azhadir tu kata, dia ni buat kemas pula dah, duk mapo-popo pula ni. Lah trend lah orang duk gila lagu ni ya. Dengan apa? Calm down baby, calm down. Rauh tak tahu tak cerai. Dia bukan apa buat model nak menghilangkan ngantuk ya. Jadi selama mana amalan seseorang itu ikhlas dan menepati syarak, insya-Allah diterima. Tak sia-sia. Baik. Seterusnya saya pilih dalam suratul Kahfi. Surah ke-18 ayat 103 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil aqsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Suratul Kahfi surah ke-18 ayat 103 104. Suratul Kahfi ada 110 ayat. Baik. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah Allah nak beritahu Nabi itu bagi tahu tentang orang-orang yang amalan mereka rugi serugi-ruginya. Siapa mereka? Kenapa rugi? Yakni orang-orang yang sejak awal lagi Allah sia-siakan amal-amal mereka, sedangkan mereka menyangka mereka sudah buat dengan sebaik-baiknya. Sama ya uraiannya macam tadi. Kenapa? Tidak menepati syarak. Dia tak ikut jalan Allah, dia tak ikut jalan Rasul. Sebab tu sia-sia
Dia menyaga, berjaya, alhamdulillah jutawan, tapi terlibat dengan sistem riba. Tak ada. Kalau cara betul, cara Islam, nak ikut Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, ganjaran pahala banyak. Bagi pula zakat, keluar pula sedekah, Masya Allah. Jadi orang macam ni, Allah sebut, sedangkan dia menyangka, dia sudah buat dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dari awal lagi, dia salah pilih jalan. Jalan di atas muka bumi ni banyak kau. Yang kita nak ikut jalan satu, jalan Islam. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 153 tentang jalan. Jangan ikut jalan lain. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Al-An'am surah ke-6 ayat 153. Pasal dari mula salah pilih jalan. Kita pun dulu salah agak Ustaz. Tercari-cari. Bila ikut kuliah tok-tok guru, ulama-ulama. Ni jalan betul. Kita pun mula ikut. Alhamdulillah kita pun Allah mungkinlah Allah nak padam kesalahan dosa-dosa lalu. Allah bagi peluang kami ni bina madrasah, buka sekolah, mendidik masyarakat dengan agama Islam. Yang tu mudah-mudahan akan dipadamkan makna kesalahan dosa yang lalu. Ni macam cara mereka ni lah, mai khidmat ni. Dulu ni pun rock enggak apa, bukan boleh percaya ni, kemai-kemai ni pun. Kan? Tu dia gelak aku menyanyi lagu Mapo-Popo. Meluat aku. Kan? Tu cerita dia. Allah kata dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, agama Islam. Agama Islam sumbernya Al-Quran As-Sunnah. Sumber utama. Ijma' qiyas kita tidak menafikan. Maka Allah kata justru ikutlah jalan ini. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kerana apa? Kerana jalan-jalan yang lain menyebabkan kamu berpecah belah. Ni yang berlaku orang ni. Sedih. Sedih sungguhlah masyarakat kita. Video waktu baru. Orang buat tarawih. Azan. Dia pergi petikai di mana tak pasti tanpa nampak macam Cina Malaysia ke. Apa nak jadi dah kita ni. Bukan kata bukan Islam yang duk hina Islam. Melayu sendiri. Melayu Islam pun hina Islam. Itu yang menerbitkan filem apa? Mentega Terbang. Ustaz tengok Mentega Terbang. Saya tengok Pelantar Terbang. Apa nak jadi? Walaupun kita berlakon tak boleh. Hukum agama haram tetap haram. Tak boleh tukar. Saya tengok tu sedih siapa? Perempuan Melayu tu tak pakai tudung sepasai. Dia nak makan juga babi. India tu kata ni ada babi. Haram. India tu pula pandai dah. Haram. Dia kata apa haram pun nak makan. Walaupun berlakon tak boleh. Ini ketetapan Allah. Babi itu haram. Tak boleh berlakon. Mana dari Quran. At-Taubah 65-66. Tak boleh. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi. Kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah, Rasul, Allah, Al-Quran dan Rasul tak boleh dipersendak-sendakan. Allah tu sendiri sebagai ulama kata dalam bentuk hukum hakam Islam tak boleh dipermain-mainkan. Haram tak haram. Boleh. Itu yang sipok tu bagus kepiah putih. Mayang dengan isteri duduk atas kerusi. Kan? Kata dia pergi Mekah ni telefon aku pula dah. Tak mau jawab dia habis duit aku. Sekali lagi lah kita jawab. Duduk atas kerusi mak tu, mayang jemaah. Pak pula, fahaman liberal. Tak apalah dia kata, hampirlah cari mana-mana agama yang agak sesuai dengan jiwa hang. Macam mana ni? Dah diharamkan dah filem tu. Hilang tu dah, tak ada. Kalau cari boleh buat tak ada. Sedihnya. Inilah jenisnya manusia. Dari awal lagi, dia dah tersilap pilih jalan. Pahaman banyak di Malaysia ni. Ni kata, Kedah. Syiah mula berkembang. Dulu dipendang. Betul. Ustaz tahu no? Anda baru tahu semalam menantu abang. MB kata. MB suruh pergi siasat tengok.
Ni fahaman-fahaman Syiah ni, kalau baik tu baiklah. Ada yang baik tu Syiah Zaidiyah Ustaz. Ni di Yaman. Sebab mereka ni akidah macam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Sebab ulama dia tu ulama hadis. Ya? Budak-budak Malaysia semua mengaji kat dia. Tak ada lah. Syekh Muhammad Ismail Amrani. Dia meninggal umur 100 tahun. Dia ajar hadis kat 70 tahun. Hadis ni Ustaz, anak baca depan dia tak reduh tengok Dia tahu terus dhaif ke sahih ke biar betul ke kata. Kalau di Malaysia dia kena balik rojok dulu lah kan. Kita tunggu sampai 2 minggu pun dia tak abang. Kan? Syiah Zaidiyah. Sebab tu saya tak borong semua Syiah sesat. Tapi yang sesat ni, hak biadab ni, hak saya tengok ni video. Dia boleh kata Aisyah ni ketika ini berada dalam neraka. Tu Syiah. Aisyah. Dia cakap Aisyah finnar. Al-an finnar. Ish. Sampai teruk tahap tu. Ni memang Allah berkembang lah. Nah, lagi satu Wahabi. Wahabi ni bukan kita tolak mereka Ustaz, tapi ego tinggi sangat. Tak mau terima langsung pandangan orang. Kan, biar pergi rakan ni cantik bagi lepas dengar no. Ni nak pergi masuk perlis ni tak lama lagi. Umpama ni mai kat aku pula, aku nak tengok. Kita berhujah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kan? Suka mempelekehkan ulama-ulama Islam tu, saya tak boleh terima mereka dari dulu. Kita pun ada ego lah. Tapi kita tak menghina para ulama ni, kita tengok sendiri. Dia boleh kata apa? Apa ingat ulama tu maksum lah. Tu kita tengok sendiri. Saya kata betul lah, tak maksum. Tapi yang sebelah saya ni Cik Sum. Hak seorang lagi Ustaz, kawan saya. Kitab kuning ni macam ayat acak. Sambutan Maulidur Rasul ni macam sambutan Taipuzum. Tak tengok Quran. Ulama bahas dah salah satu cara nak bukan orang kata apa? Nak memuliakan Nabi SAW mengadakan sambutan. Dalam Quran ada. Dia pun bukan dia tengok Quran. Dia baca hadis tu kau. Cuba kau buka ustaz-ustaz Wahabi mana ada baca Quran. Satu tu lah. Hak ulama besar tu pun naik atas mimbar khutbah. Ayat yang panjang ambil sikit lah. Tu pun jangan. Kita tak mau sebut lah nama mereka. Kan? Itu cerita. Saya bukan hina mereka. Hampa tolonglah cermin muka sikit. Hampa ngaku ni lebih kurang ya. Kan? Dengan ulama tak boleh pergi kita. Dia tak? Baik. Jadi maknanya Allah larang fattabi'uh. Allah suruh ikut jalan ini. Jalan Islam. Yang Allah bentangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Dia dah. Tak kalah arkitek yang buat bangunan Ustaz Jeffrey ni dia tak tahu pintu berapa, tandas tak mana. Allah yang cipta alam ni dia tahu dah. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Al-A'raf 52. Aku datangkan Al-Quran kepada manusia dan segala penjelasan dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan aku. Aku tahu yang ni boleh makan. Yang ni tak boleh makan. Yang ni boleh buat. Ni tak boleh buat. Ilah. Tiba-tiba kita yang duk minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Berapa kali kita minta kak? Satu hari. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan sembahyang. Berapa adik? Berapa belah? 17. Betul. Tapi makna hampa tak sembahyang sunat lah. Itu sembahyang sunatnya. 4, 3, 4, 2. 17. Kenalah 30. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus telah dibentang oleh Allah. Hampa tak mau ikut. Ya dah. Al-An'am 153. Ikut jalan ini. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang lain menyebabkan kamu berpecah belah. Inilah akibat. Bila kita pecah belah, jadi satu bangsa yang lemah. Mai saya nak jawab lah sikit, ulang balik. Orang selalu tanya kita, baiklah Ustaz, kami ni ikut dah Islam. Mayang, puasa, zakat, haji. Kan? Awak Islam kami tak sempurna lagi sampai nak tahu mana nak kena ikut Islam.
Agak abang boleh jawab abang. Bang, aku tanya dan dia tunduk. Agak abang nak jawab macam mana? Nak ikut Islam tak kat mana? Boleh jawab tak? Jawab dengan Quran lah. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 208. Muka surat 44, tafsir Profesor Muhammad Yunus. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kena ikut semua. Semua syariat Islam. Awak kalau ikut separuh-separuh apa nak jadi? Kita jawab lagi. Muka surat 18 Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Jadi hina. Ni nampak? Kita ni Persekutuan Tanah Melayu. Milik Melayu. Hari ni siapa yang kuasai? Ekonomi memang tangan mereka tak boleh buat apa dah. Mereka sorok beras ke, sorok gula. Saya sorok pergi gula, aku bukan makan kan? Takut juga kau ni. Minum makan gula banyak-banyak dia jadi kencing. Kencing manis. Lepas kencing manis dia boleh meningkat tu. Kencing orang pula. Dan tu lagi bahaya. Kan? Daya gula tak ada sudah. Lorak apa? Kan? Tapi dah mereka dah kuasa dah. Mereka dah pegang sistem ekonomi kita, nak buat apa? Tak boleh buat apa? Tu jadi hina. Aduh, tambah dia pergi cakap pelik-pelik pula. Jam. Melayu jangan angkuh. Jangan selesa. Kan? Malaysia ini bukan milik Melayu. Dia. Nah, bukan Malaysia kita ni. Malaysia tak lain. Di Afrika Selatan tak? Nama tempat dia Timbuktu. Timbuktu sebelah dia Tikam Batu. Timbuktu ni di Afrika Selatan, dalam Mali. Sebuah negara Mali ada nama tempat Timbuktu. Nama satu tempat tu saya buat lawa. Sebelah dia Tikam Batu. Kita duk buka ruang pula. Duk abang ni bukan negara kita. Kita jadi hina dalam negara sendiri. Tak maaf lah, puak-puak ni dulu main kat China, main Malaysia buat kerja apa? Cuba kak jawab. Tak dengar? Tak ada lombong lah, angkut tai. Ustaz tak pernah tengok zaman dulu, berak tung. Pergi letak tepi jalan raya kan. Lepas main angkut, aku terajang satu. Aku tuan tanah. Jahat, nakal tu budak-budak. India estate lah. Lombong pun mereka juga. Hari ni mereka jadi tuan. Sombong lah tu. Hina agama kita pagi, petang, siang, malam. Tapi jangan salahkan mereka. Tuhan sebut. Bila kita tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya, kita akan jadi satu bangsa yang hina. Kita dengar pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa? Ketika tentera Islam, pimpinan beliau mengalahkan tentera Rom. Satu kuasa besar ketika itu. Dia bangun, dia berucap, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ingat wahai kaumku, hari ini Allah memuliakan kita kerana kita berpegang teguh dengan Islam. Famahma btaghainal izzah bighairi ma a'azzanallahu bihi adallanallah. Sekiranya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Ni kita tak mau ikut cara Islam. Tak mau pemerintahan Islam, tak mau sistem perundangan Islam, jadi macam ni. Saya yakinlah kalau sistem perundangan Islam dilaksanakan di Malaysia, yang bukan Islam pun mau. Sebab apa? Ni, muka surat tak ingatlah, kalau Rumi muka surat 433. Surah ke-9 ayat 29. At-Taubah. Ini kelebihan sebuah negara Islam. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah. Bila bukan Islam bayar jizyah, cukai kepala. Ayat 29. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah. Cuba dengar apa dia kelebihan. Orang bukan Islam yang membayar jizyah. Jizyah ialah cukai kepala. Ini tafsiran yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Depa pun mau. Tengok pula pelaksanaan hudud pula nak curi macam Brunei lah, reda banyak.
Depa laksana peringkat-peringkat, bukan kita nak laksana sekali gui, kena peringkat-peringkat lah. Bagi penerangan, penjelasan, kan. Mula dengan ini dulu. Kalau lah laksana syariat Islam, saya yakin lah. Bukan Islam memang. Terus isytihar, ya, bayar jizyah jadi kafir zimmi. Kafir yang mendapat, yang hidup di bawah naungan kerajaan Islam. Tapi bila tak ikut ataupun separuh-separuh, jadi hina. Itu Islam. Jadi maknanya yang disebut dalam surah Al-Kahfi, sejak awal lagi mereka dah tersalah pilih. Jadi amalan-amalan mereka menjadi sia-sia. Akhir sekali. Ni pun saya main kawan, kalau saya seorang tak larat abang tu. Drive jauh-jauh saya ni. Tak tahu lah nak kata jadi wali pun pasal dekat-dekat lah. Walimatul urus. Kan? Dekat-dekat lah. Kan? Pegang steering kak. 20 minit mengantuk. Tak boleh pi. Sepak tau. Malam tu. Saya. Mana sahabat saya main saya nak bagi satu. Yang ni hadis sahih Imam Muslim. Pak Long mana Pak Long? Pak Long tolong pergi ambil dalam dashboard Pak Long. Doa ketika tidur. Hadis sahih. Saya tengok dalam video Mufti Ming. Jadi saya pergi cari-cari, so sahabat cari, confirm hadis sahih. Sajalah ni penambahan lah. Jangan tahu menereluh ya. Bismillah, pum. Pergi main dengan letih dan bismillah tu. Saya ni mudah lena. Bawa kereta pun lena kau. Tapi tak apalah, martabat wali matu urus. Hampa jangan ikhbar. Balik awal tu kena ada itu. Itu orang belah sendiri. Terbabas. Ngantuk lah tu. Dia kena ketum sikit tak apalah. Ketum ni dia pun merosakkan. Asalnya okey. Bila dia buat campuran ni tu jadi rosak lah. Kan? Angguk macam biasa minum. Dengar cerita je. Amai. Saya pun baru amai. Saya tengok. Saya minat Mufti Ming. Dr. Zakir Naik ni dia banyak comparative religion. Dia buat comparison, perbandingan. Tapi yang ni dia banyak bagi poin-poin. Dia ni pasal ada juga ciri-ciri Wahabi. Dia apa-apa sikit. Hadis sahih. Kan? Lagi saya bagi. Aman. Sebab dia kata Nabi memang baca doa ni sebelum tidur. Kita dah mula amal lah. Pendek lah. Mana Pak Long cari tak jumpa apa? Dia ada kat dashboard. Baik. Jadi, itu dia antara. Kerana sejak awal lagi salah pilih jalan. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran dan Sunnah ni dia relevan di sepanjang masa. Untuk membuktikan, bagi kat Pak Long, bagi seorang sikit. Bagi kat Ustaz Jafi sama. Dia tak apa yang tu. Hadis sahih Ustaz, Imam Muslim. Dia sebelum tidur apa main. Saya buat macam mana? Saya tambah sikit. Lepas baca doa ni, saya tulis La ilaha illallah. Pasal apa? Ini ada hadis sahih Ibnu Majah ke. Apa dia? Nabi sebut man kana akhiru min kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Baca doa ni terus dalam hati la ilaha sampai lena. Kadang-kadang tak sampai 10 kali kok, 3 kali lena dah. Iblis bukan mau. Dia mesti kacaunya. Kan? Dah ada dalam kereta ambil lah. Pendek kan? Terjemahan ada makna bawah tu ada kan? Sekiranya kau hentikan nafasku, matikan daku, maka ampunkanlah diri ini. Nabi ajak, Nabi amal tu, kata Mufti Ming. Jadi saya pun cari hadis ni, jumpa dan cetak lah. Baik. Jadi itu di antara. Akhir sekali lah. Golongan yang rugi ialah golongan dia baca Quran. Baca Quran, Masya Allah. Setiap hari satu juzuk. Rumah saya tak sihat 3 tahun nak berapa belas kali khatam Quran tak tahu. Warak semua. Dia duduk peli saya pula. Ustaz berapa kali dah? Hang tak apa, tak ada kerja. Kita bagi alasan lah, sibuk saja. Walhal saja buat sibuk kan. Bila saya habis, saya pergi tunjuk lah, siap. Dia setahun kan 5 kali apa. Tu kira cepat agak 5 kali kan.
dengan keadaan tak apa sihat tu. Kan? Dia kira 14 kali sejak dia tahu ni. Dia sakit. Baca Quran, Masya Allah. Bulan Ramadan, setiap hari 1 juzuk. Tapi tetap juga rugi. Yang ni kena tengok surah Al-Baqarah ayat 121. Lebih bagi balik lah. Tak ada lebih lah. Saja nak jadi rezeki orang ni, saya nak bawa pergi tang lain. Tapi teringat mainlah kita kongsi benda-benda baik. Nah. Allah berfirman. Apa main tak letak di meja saya. Allah berfirman. Berfirman tak ingat. Ayat 121. Siapa boleh baca sikit lupa dah. Aduh. Allahu Akbar. Tak ingat tu. Ayat apa 121 baca tak? Al-Baqarah. Okey. Sikit dah lah. Aku nak test sampai lah. Ra'uh lah. Semangat dia. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ada rugi di belakang. Saya mula-mula dengar ayat ni, Tuan Guru Ustaz Datuk Hashim Jassin di Tikam Batu, sebelah Timbuktu tu. Dalam satu usrah. Saya bila dengar, saya catat. Tak pernah dengar tafsiran ni. Kalau kita patah balik ke belakang, ayat 120, walan tardo ankal yahud walan nasara. Yahudi dan Nasara tidak akan berdiam diri. Takkan redha selagi mana kamu umat Islam tidak mengikuti cara hidup mereka. Tapi ayat 121 di atas sedemikian rupa nak habang. Golongan ni Yahudi tak boleh nak menyesatkan. Siapa dia? Orang-orang yang kami beri Al-Quran. Lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Mereka lah orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang kufur, mereka lah golongan yang rugi. Apa maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Dengar elok-elok. Kata Ustaz Hashim Jassin. Membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Itu di antara yang dituntut. Tapi tengok video di Indonesia, semayang tarawih dengan witir, kan? 7 minit kau. Sekejap saya bagi tuan-tuan dengar. Nanti saya cari. Pelik semua yang Robi. Lepas tu lepas duk bahas lah dalam tu. Saya tak bahas masuk Al-Quran. Tuntutan membaca Al-Quran tartil. Bukan macam dia duk baca tu. Kan? Duk bayar dengar lah. Baca hari-hari lah. Baca Fatihah, tuan-tuan bunyi, hoi! Belakang ada bunyi hoi pula. Kemarin tengok apa punya teruk. Kena baca dengan hukum tajwid. Tartil kita ambil sederhana lah. Laju sangat jangan, lambat sangat jangan. Yang kedua, kita memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Lah tak susah lah, ada terjemahan lah. Saya suka beli kitab Al-Quran terjemahan yang dia perkata tu. Itu senang. Dalam kereta ada, tiap kereta saya buat satu. Ya. Kita kadang-kadang tak ada kerja kat tengok. Walaupun kita dah ingat dah, tengok. Jadi kita boleh improve, boleh pertingkatkan kefahaman tentang Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, kata Ustaz Hashim Jassin, mereka yang mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran. Makna, suruhan dilaksanakan. Larangan, mereka tinggalkan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka inilah golongan yang beriman. Manakala wa ma yakfur bihi, baca Quran. Faham makna, tapi tak amal. Mereka lah golongan yang rugi. Kita tak ada dah pilihan. Panduan, petunjuk bagi kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Tak sesat dah selama-lamanya, percaya. Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri, hadis Imam Muslim. Al-Quran adalah tali Allah.
Siapa yang mengikutinya, mereka golongan dapat petunjuk. Faham, amal. Benda haram jangan buat. Nah, benda baik tak usah teragak-agak. Kadang-kadang orang nak derma ni pun, kan? Telefon dah Ustaz Jeffrey. Anak nak pergi ni. Mula nak pergi 10,000. Ustaz kata, anak duduk ada Kuala Lumpur. Minggu depan pula, okey. Tinggal 5,000. Saat lagi dia tak jadi main, tak pergi terus. Di Quran cerita tahu. Saya tak ingat dalam surah At-Taubah tu. Memang ada jenis tu. Bila dia dapat, dia jadi bakhil. Sebab tu nak buat benda baik tu satu agak. Nah, teringat nak bagi 10,000 kat sekolah saya, terus pergi bagi 100,000. Teringat nak bagi 10 lah. Cerita macam tu. Nah, kalau tangguh, saya kena ni, anak kena Ustaz. Telefon, dia kata dia tak ada. Mula nak bagi 300, dah aku bagi 100 ya. Tu. Bila jumpa ayat Quran tu, Allah mak cerai aku. Tu cerita, jangan tangguh. Benda baik. Benda haram pun jangan tangguh. Tinggal terus. Terus fikir panjang lah. Kan? Jadi sebelum nak tinggalkan benda haram tu, buatlah dulu. Cari dulu tapak-tapak. Kan? Saya pun saya cari tapak. Bukan berhenti macam tu ya. Pergi masuk pondok. Bukan pondok polis ke. Pondok lanai. Pondok polis aku tak lapak nak masuk. Kan? Cari tapak. Jomlah kita mengaji. Berkat-berkat mengaji ni bawa. Kan? Alhamdulillah. Itu cerita. Siapa golongan rugi? Mereka yang membaca Al-Quran. Tetapi mereka tidak mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran. Boleh tak? Boleh tak ni? Mudah habis lah. Ya. Kan? Cukup lah tak larat. Saya nak balik rehat. Saya nak pump tak? Kena landing tak? Kan? Baru dia charge bateri untuk malam ni. Ada apa-apa nak tanya? Kok muslimat nak tanya macam nak tanya. Kan? Ada? Betul. 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 Kok cerdik tu. Saya lagi cerdik. Saya tolak derawai lagi. Wahabi Syiah derawai saya tolak. Betul kak. Kak kata 90-an kan? 80-an ada lah. Semasa tu saya duduk pagi buntak. Suami isteri Syiah. Tak apa nak campur kita. Nah, masa tu tahun lepas saya resign 89. Maksudnya sebelum tu 85, 86 ada lah. Itulah. Nah, tersalah pelik-pelik ni kita tak payah ikut lah. Saya pegang apa yang almarhum Tok Guru Haji Muhammad Saman kata dah. Tarikat kita, jalan kita, Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu saya kalau orang nak sembang apa pun saya tanya, ada ayat Quran tak? Ada aku ikut. Kan? Ada hadis tak? Okey. Kalau dua tu betul. Wahbi bukan tak betul, tapi sombong. Dia ada hadis sahih. Tapi dia faham dia, orang lain semua dia tak mau. Walhal satu hadis tu kalau tak percaya usah masuk tafsir web dalam Google. Satu ayat Quran, 10 kitab Ustaz. Berbeza tafsirannya. Kita kena raih lah pandangan orang lain ni dah dia kira dia ya. Kan? Aduh letih lah macam tu. Saya tak boleh terima dia apa. Ego tinggi sangat. Nah. Okey, ada apa-apa muslimin? Ayat selamat budaya syaitan tu ayat apa? Surah Al-Hijri, surah ke-15 ayat 39-40. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ustaz masuk tafsir Arab Saudi adalah. Kerana keikhlasan ni selamat daripada tipu daya iblis dan kita akan diberi taufik pertolongan sehingga mudah bagi kita untuk menjunjung segala perintah Allah. Tu ikhlas ni cukup penting, kelebihan ikhlas. Ada lagi? Ya. Jadi kita orang Islam yang ada kuasa tak mahu laksana syariat Islam macam tu lebih kurang. Sebab yang saya faham lah di dalam perlembagaan persekutuan kemahal. Ni aku payah hampa nak lawan aku. Angkat diri. Angkat diri boleh. Tapi dalam perkara benar sahaja. Kalau contoh Ustaz Jeffrey tak kenal saya, pergi duduk dengar suara. Saya memang Ustaz Syarilul yang boleh ingat surah sekian, ayat sekian, muka surat. Itu tak angkat diri. Itu harus ada dalam Quran. Boleh. Harus. Tapi kalau Ustaz Jeffrey kata saya boleh ingat semua, dia tak ingat pun. Tu baru dia angkat diri. Orang yang Dr. Zakir Naik, cuba tuan-tuan tengok. Dia selalu angkat diri.
I know more than you about Christian. Itu angkat diri ya. Tapi memang betul dia faham tu. Jadi boleh dalam Quran ada. Nah, boleh. Itu cerita baik. Soalan tadi. Dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 75. Dia lebih kurang bunyi macam ni lah. Cuma kena pergi tanya lawyer, orang yang faham lah. Mana-mana undang-undang negeri berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri itu terbatal. Sebab tu kalau kita tengok Kelantan, kan, dia buat dalam bidang kuasa yang dia boleh. Kalau lebih-lebih kita buat, dia boleh guna mageran. Bukan majrin, mageran. Mageran dia boleh ambil alih. Kerana kita mencetuskan huru hara. Faham tak ni? Sebab saya rujuk kat apa? Hakim. Sebab tu tengok Kelantan. Dia buat yang dalam bidang kuasa dia boleh. Kalau nak laksana hudud apa semua, kena mendapat sokongan parlimen. 2/3 baru boleh buat. Nampak tak? Tapi law ni pun saya nak bagi tahu, negara kita tak selamat. Sebab jawatan Perdana Menteri bukan dijamin kepada Melayu. Dia umum. Perkara 43.2/A kemah no, yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan wakil rakyat. Patutnya yang ni pindah Ustaz. Sebab tu di Kedah, negeri yang ada raja, bukan Islam tak boleh jadi menteri besar. Perak di antaranya, Melayu Islam. Kedah pun serupa. Kedah, Sanusi kata mesti dia punya IC 02. Lahir di Kedah. Di antara yang layak, aku. Bila Sanusi letak jawatan. Saya jawab betul lah. Nah, tapi sebab tu kita nak bawa RUU pergi sana kan. Nak memerlukan sokongan. Usaha kita ada dah. Dah peringkat ke apa, Ustaz Idris Ahmad sebut itu, peringkat ke Peguam Negara dah. Tapi apakan daya, bertukar kerajaan. Boleh tu Haji? Kita jawab tu. Tak apa dah, boleh. 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 Tapi kalau nak ikut tu, bagi saya lah, sebab mereka nak jaga hati bukan Islam. Takut hilang undi. Kalau tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, kemah nak abang ni lah, 11/1. Bukan Quran ni kau weh. Semua ni dua ni. Layak ni jadi ahli parlimen. 11/1. Every person has the right to profess and practice his religion. Setiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Kita boleh lawan ni Pak Ji. Kami orang Islam. Kami mahu undang-undang Islam dilaksanakan ke atas kami. Tapi biadabnya. Puak-puak yang bukan Islam. Dan benda ni kalau nak buat macam saya kata tadi, mesti dapat sokongan ahli parlimen. Sebab tu kita kena jaga. Kalau parlimen ni banyak daripada esok oyuk ni dah. Tang tadi pelantikan Perdana Menteri dah tak selamat dah. Tu daripada demand nak TPM 2 tu bukan Melayu. Kalau kata PM mati, TPM 1 mati, yang Melayu tinggal dia. Dia naik jam. Dan dia perkemas tu. Tu kena faham lah. Sebab tu kena ambil berat tentang politik soal pilih pemimpin. Kita nak bagi Melayu Islam yang beriman, berkuasa. Kalau tak beriman pun payah juga. Macam duk ada lah. Kan? Duk ambil hati. Boleh? Boleh Pak Ji? Macam tu lah. Kalau nak ikut clause tadi memang ada 11/1. Hak kita. Tapi 75 kata mana-mana undang-undang negeri pula. Jadi yang ni kena bahas dengan mereka lah. Kita bukan bidang kita. Boleh? Tapi saya nak baca ni pasal teringat ni. Orang yang tak mau laksana Islam ni dia ada 3 kategori. Yang ni kita bahas sikit boleh Ustaz nah? Ayat ni popular. Dan kitab tafsir Arab Saudi. 3. 44, 45, 47 Al-Ma'idah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjadi kafir. Menjadi kafir ni dengar elok-elok. Apabila mereka engkar dan benci. Yang ni kita tak boleh baca lah hati dah. Tapi kalau dia bercakap dan bentuk pelekeh atau konfer kafir, engkar dan benci, tak mau melaksanakan hukum hakam Islam, kafir. Zalim
kerana mengikuti keinginan hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu dia dan dia merugikan orang lain, itu dinamakan zalim. Dia mengaku syariat Islam ni kena, tapi dia nak buat cara dia. Dia ikut hawa nafsu, dia zalim. Kafir pun masuk neraka, zalim pun masuk neraka. Yang keempat, fasik. Dia pun mengaku. Kan? Judi haram, arak haram, tapi bagi juga lesen judi. Itu fasik. Dalil Quran itulah tadi Al-Maidah 44, 45, 47. Fasik mana? Melanggar batas-batas ketentuan agama. Dia tidak menafikan rosak. Tak haram arak, tak haram judi, yang itu batal. Haram, tapi dia nak juga hasil tu, yang itu fasik. Orang fasik masuk surga ke? Tiga-tiga tu masuk neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. As-Sajdah 20. Kalau zalim, Asy-Syu'ara ayat 227. Wa sayalamunal ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Esok kamu orang zalim, kamu tahulah di mana kamu akan ditempatkan. Nah, kafir sah dah neraka. Takat. Ya. Oh, ini sampai pukul 4 dah ni. Ya, ada apa? Tak dengar? Yang tu orang Islam lah. Dia Islam semayang apa, tapi dia langgar batas ketentuan agama. Semayang tak tinggal, nombor ekor pun tak tinggal. Fasik haram, tapi nak aku hutang banyak. Atau main toto, tahu toto, tipu orang tak ada otak. Cukup lah, aku tak larat lah. Okey nah. Terima kasih, kita jumpa tahun depan lah. Kuliah tahunan. Ikmah cuba duk minang saya bulanan saya nanti saya kalau tak ada orang bawa saya tak boleh main jauh. Nah, itu kelemahan saya sekilal mutih. Nah, malulah aku muda kan nah. Tak dengar? Oh, duk jauh kat Timbuktu. Kaunti kan batu jauh tu. Jadi sekadar tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari Jumaat akan datang ni Sulusa ni, siapa ada kelapangan di kampung Permatang Berangan, nah, kok pergi rumah anak ke, pergi buka puasa di sana. Insya-Allah pukul 6.20 kita berhimpun. Insya-Allah. Ya. Loh, Timbuktu di Kamatu. Tapi kalau masuk Google ada dah, kita ada set dah. Tafi Mutmainnah, insya-Allah. Di kampung Permatang Berangan, dekat Taman Kempas, jalan ke Pantai Perai. Terima kasih. Atau ada apa-apa makan apa tak ada? Tak ada nak balik